أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن خلف إلى خلف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح خصوصا المرحوم حاجي إبراهيم حاجي مستقيم وإلى أرواح خصوصا المرحوم حاجي مري بن حاجي لمن خصوصا إلى روح سيدي زبيدة بنت مأذل وإلى روح حاضرين ولكل كافة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qail ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu biqauli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah li bi futuhil arifin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma yassir wa la ta'asir fa inna taysira kulla 'aysira 'alaika yassir. Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang dimuliakan yang dikasih Imam Masjid Jami' Kampung Parikasih dan sayang Senggarang Betpah Cukur, yang dihormati yang dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jatuh kuasanya, yang dihormati yang dikasihi para imam, para bilal, bapak haji, bapak-bapak, ibu-ibu hajah, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya syukur kata Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia, pada malam yang berbahagia ini Allah himpunkan kita di halaman syurga. Yang uniknya halaman syurga itu pastinya hanya di rumah Allah. Ada juga halaman syurga yang tidak berada di rumah Allah, tapi Allah hamparkan, sama ada di lapangan, di musolah, di surau. Tapi itu juga rumah Allah. Sayuginya kita sentiasa mengingati Allah. Cuma kadangnya kita ini merasa diri kita ini tak ingat dengan Allah. Kita solat pun tak ingat dengan Allah. Kenapa kita solat tak ingat Allah? Kerana kita solat ingatnya nak mancing, kita nak berjalan. Macam mana kita nak ingat Allah? Sedangkan dalam kalimah azan itulah kehidupan kita. Ketika mana kita berada di alam lahud yang dah kita bincang mungkin kan. Sebab bulan lepas saya tak dapat hadir. Bulan lepas tak ada. Agaknya ceritanya belum bersambung. Kita ini siapa sebenarnya? Kadang-kadang kita merasa bangga kitanya hebat. Kita merasa diri kita ini dah cukup. Padahal diri kita ini tak ada apa benda pun. Makin kita tak faham siapa kita sebenarnya. Rasulullah sabdakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kamu tak kenal diri kamu, kamu takkan kenal pencipta kamu. Kita rasa kita sudah kenal, tapi rupanya kita tak kenal lagi. Diri kita pun kita tak kenal. Sedangkan diri kita ini yang tidak lengang, yang sentiasa fadzakir in nafa'ati dzikra. Tapi kita nak zikir pun tak. Dan kita tak faham apa itu zikir pula. Apa nama zikir? Dalam ilmu syara' ngerti ingat pada Allah. Dalam ilmu tasawuf zikir itu satu je. Tak ada dua, tak ada tiga. Apa yang diajarkan untuk kita berzikir pada Allah adalah penghapus dosa. Antara salat fardu dengan salat fardu penghapus dosa. Apa bendanya tu? Ya. Antara salat fardu dengan salat fardu di ruangan itu penghapus dosa. Antara Jumaat dengan Jumaat adalah penghapus dosa juga. Jadi Allah perintah apa itu kat situ. Jadi kita ingat diri kita sendiri. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita daripada peluh baginda Rasulullah, di mana Allah ciptakan akan nur Muhammad daripada wajah Allah Subhanahu wa taala sendiri.
Kerananya keinginan Allah dengan sifatnya yang berkehendak. Dan Allah itu tidak disembah. Maka diciptakanlah suatu makhluk yang namanya Nur Muhammad. Nur itu apa? Cahaya. Nah, kita dah bincang kat sini. Kat sini. Wallah alam, saya ingat sebab saya bersiri, tapi bulan ni dah tukar tajuk sebenarnya. Tapi kalau belum, saya akan tunjuk dulu. Nur Muhammad itu yang Allah ciptakan, diletakkan di namanya Sirul Asror. Satu tempat di bawah namanya Hadratul Rabbul Arbab. Satu tempat yang disebut oleh para ulama hamparan emas, pertemuan baginda Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Namanya Hadratul Rabbul Arbab. Kisah itulah yang kalau kita benar-benar paham di situ kisah baginda Rasulullah bagaimana bertemu dengan Allah, baru kita tahu siapa kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad yang diletakkan di namanya Sirul Asrar, makanya Allah ciptakan lagi makhluk, 4 makhluk lagi ciptakan. Pertamanya Allah ciptakan Lauh Mahfuz, makhluklah tu. Yang keduanya Allah ciptakan Arash. Yang ketiganya Allah ciptakan Kalam. Dan yang keempatnya itu Allah jadikan dan ciptakan lagi. Pertamanya lah roh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruhnya pula daripada Nur Muhammad. Maka rohnya itulah Allah ciptakan, maka diletakkan di alam lahut namanya. Diletakkan di 12 tabir. Setiap tabir itu selama 78.000 tahun. Ruh baginda Rasulullah berzikir, hanya berzikir pada Allah, anta Allah, anta Allah, anta Allah. Zikirnya, kamulah Allah, kamulah Allah. Ruh baginda Rasulullah dalam masa 78.000 tahun itu berzikir dan berzikir, berpeluhlah akan ruh itu. Pelik pula, berpeluh pula. Kerana lamanya selama 78.000 tahun itu baru satu tabir. Dan dia baginda Rasulullah ruhnya melalui 12 tabir. Maka bila berpeluh, Allah ambil peluhnya, Allah ciptakan ruh manusia lain. Kalau dah 12.000 tahun, peluhnya agaknya berapa kan? Kita tak boleh bayangkan. Kerana itu hak Allah. Ceritanya kat mana ni sahabat? Pernah dengar tak cerita ni? Pernah? Tapi kita baca selalu. Enggak. Kita baca. Tiap maulid baca. Tiap maulid baca. Cerita ni kat mana? Nama kitabnya Al-Barzanji. Kitab apa? Kitab berjanji lah. Kita tahu baca. Isi kandungan kita pun tak faham lagi. Itu sebab kalau kita nak tahu, kita cari kitab yang tebal. Cerita penuh. Yang sekarang tipis-tipis cerita tu dah tak ada dah. Ceritanya atiril aja. Baca itu je. Kitab Berjanji itu berlapis-lapis. Ceritanya bukan hanya atirillahu maqabrahul karim biang fitak. Tapi selepas itu ada lagi episod lain. Walaupun 16 rawi itu selesai dah. Tapi ada lagi rawi-rawi yang lain. Agak kita baca tak agak? Kita baca pun rawi 1, 2, 3, 4 selawat habis. Lepas tu baca akhir. Kalau ada majlis pun pusing-pusing imam juga. Pusing itu juga orangnya. Baca. Kalau pada kasih tak. Dulu baca hulu baca. Kampung saya. Lah imamnya lagunya lagu Jawa. Yang geregel baca je lah, yang muda tak ada. Termasuklah saya. Jadi apabila Allah dah letakkan di 12 tabir, maka berzikirlah roh baginda Rasulullah, anta Allah, anta Allah, anta Allah, selagi belum keluar daripada namanya lahud, alam lahud atau alam ruh. Alam ruh dengan alam arwah berbeza. Itu je yang sebut. Sebab kena ngaji. Suma ila ruhi siapa bin siapa, tapi nak kirim arwah. Tapi dia sebut nama roh before. Ruh itu maksudnya before. Arwah
after. Itu je. Apabila roh sudah masuk jasad, keluar dah namanya bukan roh lagi, namanya arwah. Roh juga tapi dah nama lain. Itu sebab apabila baginda Rasulullah SAW rohnya berzikir tadi berpeluh-peluh, maka Allah ciptakan nama manusia ni disusun bersaf-saf. Safnya 4 aja, disusun 4 saf. Maka para roh ni semuanya dia tak berzikir pula, hanya zikir baginda Rasulullah je. Anta Allah, anta Allah, anta Allah, zikirnya. Apabila Allah tanya pada semua roh, alastum bi rabbikum, kata Allah. Surah Al-A'raf ya. Alastum bi rabbikum. Maka apa yang dijawab oleh para roh? Apa roh? 14. Maka Allah tulis Al-Quran, Allah sebut dalam Al-Quran sana, qalu. Qalu memberi makna apa sahabat? Qalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bermaksud apa? Berkata dia, berkata baginda Rasulullah, berkata siapa dia? Berkata. Tapi qalu qalu memberi maksud toyan lah. Orang qalu orang toyan. Agaknya begitu. Qalu ni besar maknanya. Seperti mana yang disebut oleh para imam kalau khutbah Jumaat, sallu. Sallu apa maknanya? Sallu, berselawat. Sallu. Apa maksud sallu? Kalau imamnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat. Tak tepat namanya. Allah bukan hanya berselawat saja, tetapi perkataan lu itu gue tu. Tahu lu gue? Lu itu memberi maksud sentiasa, non-stop. Kalau kita tak sebut sentiasa, itu kesalahan besar. Di mana yang Allah telah lakukan, berselawat tiada hentinya. Kalau selawat, Allah berselawat sekali kedua kali. Jawapan dia itu qala atau sola. Soli perintah, selawat lu. Tapi selalu sentiasa berselawat. Jadi Allah perintahkan pada kita sentiasa berselawat. Sama juga qalu, sentiasa berkata. Qauli, berkata lu. Gitu lah. Beda-beda urut baris depan, atas, bawah. Jadi di dalam qiraat atau di dalam Al-Quran yang ditulis, Al-Quran ini ditulis secara kutibanu bita. Guru Al-Quran wajib tahu. Tak tahu ngaji lagi. Al-Quran kenapa ditulis kutibanu bita? Kerananya Abul Aswad Ad-Da'ali menulisnya sebelum itu tulisan macam tulisan keling itulah, puntel, tak ada titik, tak ada benda. Tak boleh dibaca oleh orang ajam. Sayyidina Utsman Ibn Affan ketika itu menjadi khalifah yang Amirul Mukminin, perintahkan Abul Aswad Ad-Da'ali itu menulis untuk dimushafkan. Dah tulis siap, dah orang Arab dia boleh baca. Orang ajam tak boleh. Ajam ni selain Arab, tak boleh baca. Maka Abul Aswad diberi karomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau batu titik bawah, kalau atas 2 ta, kalau 1 nun, kalau bawah ya, kalau 3 ta, jim. Kalau tak ada titik ha, titik tengah mata tuncit jim. Jin mata tuncit. Kan ni ceritanya. Kalau itu ain, kalau ada titik apa? Ain yang ada titiknya atas apa namanya? Huruf ghin. Kalau titik 3 ca, kok cari. Ain titik 3 ngange.
Itu sebab orang Melayu suka nge. Hijaiyah tak ada. Titik 3 atas tu tak ada. Yang ada huruf Melayu. Jadi apabila dah titik itu namanya kutiba. Namanya apa? Kutiba. Al-Quran ditulis, dikutiba kan. Maksud dititik-titik kan. Lepas tu dah dibuat, tak boleh baca. Ni kalau ba, ni ba ke bi ke bu. Nak baca macam mana? Tak tahu pula. Orang Arab tahu aja. Sebab dia ikut bahasa dia. Maka nubita namanya dibariskan. Itu namanya nubita. Bawah. Kalau bawah bi, kalau atas ba, kalau depan bu, babi bu. Alif bawah i, atas a, depan u. I a u. Tapi kita baca tak gitu. Kita baca a i u. Atas dulu. Kalau ikut adabnya dia berbaris bawah dulu. Bawah, atas, depan. Tapi oleh para ulama ditahu kenapa boleh dia. Ini ada dalam apa? Tulisan-tulisan berbaris ni dalam apa sahabat? Satu-satu ni. Dalam muqaddam aja. Iqra tak ada. Iqra terus sambung lagi. Okey. Maka ketika mana Allah sebut qalu bala syahidna, maka semua roh menyaksikan. Adakah aku ini pencipta kalian? Kata Allah, seru pada sekalian roh. Maka roh pun menjawab, menyaksikan. Qalu, kata Allah dalam firman-Nya, bala. Semua roh berkata bala. Tapi qalu maksudnya apa? Sentiasa berkata bala. Berapa kali balanya? Non-stop. Bala. Sampai bila? Sampai diperintahkan keluar daripada alam lahud. Jadi yang Allah ciptakan roh tadi tu, roh baginda Rasulullah, apabila Allah ciptakan daripada yang keempat, Allah terus bagi nama Muhammad bin Abdullah. Terus ada nama. Habis kita diciptakan dari peluh baginda Rasulullah, ada nama terus tak? Terus namanya Allah bagi supaya tak keliru. Berbeliut-beliut roh. Namanya ada sama, ada beza. Diriwayatkan 7 nama yang sama, bin sama, apa sama, muka sama. Itu roh dah. Roh ni Allah ciptakan. Kalau namanya Ahmad lah. Kalau namanya Amit lah. Amit bin Ahmad, Ahmad bin Kasim bin siapa gitulah. Maka apabila roh itu dah Allah ciptakan, maka zikirnya adalah bala. Apa maksud bala? Benar. Maksudnya benar di alam lahud sana. Bila Allah perintahkan wahai roh, wahai Wahid bin Ibrahim contoh. Wahai Wahid bin Ibrahim, saya keluarlah kamu dari alam lahud menuju ke alam kasih dan sayang di pare kasih. Agaknya tu. Alam kasih sayang mana, apa namanya? Alam rahim. Alam rahim. Maka tak boleh tidur ni, pergi ke alam kasih sayang. Maka berlezuk dia pergi. Itu sebab maka ketika mana roh itu diperintahkan untuk masuk ke alam rahim melalui umbun-umbun seorang. Rahim tu kat mana? Rahim kat dalam tung, dalam perut perempuan. Bukan dalam perut aja, dalam perut perempuan. Kita pun ada juga perut, rahim tak ada. Perut perempuan. Apabila seorang perempuan yang disahkan mengandung, dah memang dah mengandung dah. Ya, maksud dah mengandung macam mana? Apabila air mani lelaki tadi dah ada di dalam tu, baru air mani tu bercampur dengan air mani perempuan. Ini belajar ilmu taharah lah. Air mani perempuan warna apa, lepas tu warna apa, menjadi macam mana, itu kena belajar lah.
Maka ketika itulah Allah perintahkan masuk melalui umbun-umbun wanita yang baru mengandung tadi, lalu ditengguruk ya. Roh tadi. Roh tadi bersifatnya apa? Roh sifatnya apa? Roh dicipta dari apa tadi? Nur apa? Cahaya. Sifat cahaya apa? Sifat cahaya. Hah? Sifat cahaya macam mana? Nak tengok? Terang. Cahaya terang lah kat sini. Sini sama tak terangnya? Ke lain-lain? Mengikut lampu dia lah. Jadi cahaya daripada nur, sifatnya terang dan bergerak. Dua sifat ni. Sebab cahaya kalau tak bergerak dia tak akan sampai sini. Sebab dari sana datang ke sini, gerak ke sini lah. Geraknya non-stop. Kalau dia stop, kalau dia matikan switch, pop, dia stop. Hidup dia gerak aja, gerak yang tiada hentinya. Itu cahaya. Kalau disebut cahaya matahari bergerak satu saat berapa juta kilometer, berapa juta kilometer kan ada kan, berapa saat? 1,6666 apa juta kilometer sesaat. Dan ketika mana memasuki tenggorok sini, duduk di alam rahim, maka Allah kata apa? Falyanzuril insanu mimma khuliqa, kata Allah. Maka saksikanlah kejadian manusia yang aku ciptakan daripada apa? Khuliqa. Dari air yang memancar. Siapa yang suruh tengok? Siapa yang dalam rahim tadi? Siapa yang berada di dalam rahim? Kita. Karena roh dah dibagi nama Wahid bin Ibrahim dah. Diperintahkan wahai Wahid bin Ibrahim, masuklah ke alam roh melalui wanita ini. Itulah menjadi ibu kita. Ketika lalu di sini seorang wanita 3 hari akan merasa loyo. Ada tak mak kalau ngandung rasa loyo? Ada. Kalau tak ada tak masuk tu, masuk lalu lain. Orang lelaki kena faham. Jangan suruh perempuan ngandung kita tak tahu. Lalu ke sini 3 hari loyo. Sepatutnya apa? Itu sebab baginda Rasulullah ajar. Ketika rasa loyo maka berzikirlah alhamdulillah ya ala kulli halin wa fi kulli halin wa astaghfirullahal azim fi kulli dhanbi wa atubu ilaihi. Gitu. Bacaan zikirnya. Ya Allah, segala puji bagi Allah, ya Allah. Dalam apa alhamdulillah ya ala kulli halin, segala puji bagi Allah. Ala kulli halin, dalam semua keadaan. Wa fi kulli halin, dan apa juga keadaan. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ya ala kulli halin wa fi kulli halin wa astaghfirullahal azim, dan ampuni aku ni ya Allah fi kulli dzambin, dalam keadaan aku begini. Keadaan apa? Loyo. Tak kuat badan. Wa atubu ilaih, dan terimalah akan ibadah dan taubatku ya Allah. Itu sebab perempuan yang hamil ketika mana dia terkorban dinamakan mati syahid. Kerana dia membawa nyawa, membawa roh. Ketika mana masuk ke alam roh satu sudut yang tidak diceritakan di mana, tapi memandang akan tumbesaran akan daripada dalam surah apa? Innal insana min sulalatin min tin, dijadikan daripada tanah tu, dan waktu berpindah kepada air mani. Daripada khuliqa min ma'in dafiq, kerananya yakhruju min baini sulbi wa tura'i, pertemuan air antara laki dengan perempuan. Nah, itu diceritakan. Maka saksikanlah, kata Allah, daripada setitis air mani menjadi darah, menjadi daging, dan membesar Allah sulami akan tulang belulang. Maka apabila dah menjadi lembaga, dah menjadi janin tu, dah jadi bentuk,
seperti mana mintin daripada tanah yang diciptakan serupa dengan Nabi Adam, maka Allah perintahkan ruh tadi masuk dalam jasmani itu pula. Tetapi sebelum itu, apa zikirnya kita di dalam alam rahim tu? Kita zikir ke alam rahim. Rupanya kalau kita nak hidup senang ni kena zikir. Apa zikirnya? Nanti akhirnya kita akan tahu apa zikirnya. Kerananya setiap itu diperingatkan. Ketika mana masuk alam rahim, maka daripada alam lahut roh bala, maka pindah ke alam rahim, tukar zikirnya menjadi ha 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 ha. Apabila masuk ke alam jasmani, alam yang Allah ciptakan, saksikanlah kejadian manusia, kata. Maksud diri kita sendiri, kita tengok dah jadi, maka Allah suruh masuk melalui umbun-umbun tadi tu. Sama juga melalui umbun-umbun janin tadi tu. Baby lah senang cakap. Masuk rupanya tak seperti masuk yang mula-mula daripada umbun-umbun ibu seorang wanita, tak. Sekali masuk rupanya tak boleh masuk secepat kilat itu, maka mengambil masa 3 bulan. Ketika mana melihat janin pembesaran itu, roh itu melihat body tadi itu selama 3 bulan. Zikirnya ha 3 bulan. Maka bulan yang keempat selesai penciptaannya dah besar, maka Allah perintah suruh masuk. Maka zikirnya berubah jadi hi. Zikirnya adalah hi. Masuk ke otak ni hi. Apabila 3 bulan, roh tadi sifatnya apa? Sifatnya apa? Roh dari apa? Cahaya. Jadi bentuk cahaya macam mana? Bentuk cahaya itu sifat. Bentuk ni bulat, bujur, pipih. Cahaya bentuknya hanya mengikut body itu je. Kalau tengok mesin ni 4 segi, dia 4 segi lah. Kalau mesin ni bulat, dia bulat. Kalau bujur, ikut aja. Ikut body. Itu cahaya. Cahaya, tengoklah. Itu panjang, panjang. Kita nampak panjang. Kalau bulat, kerana dia mengikut body itu. Maka bodinya yang kat dalam rahim tadi, bodinya bentuknya sana. Bentuknya. Bentuk body yang dalam, yang roh tadi masuk, yang kita tadi masuk. Bentuknya macam mana? Macam inilah. Takkan bulat dia tak. Ya, ini macam gini. Ni body. Maka roh membentuk body. Maka dalam masa 3 bulan itulah, daripada bulan 4, 5, 6, roh berzikir hi. Apabila cukup 6 bulan penuh roh masuk ke dalam seluruh jasad pada baby tadi, maka dia meronta lebih kuat kerana sifatnya adalah terang dan bergerak. Maka digerak kuat. Tak percaya tanya mak, umur 6 bulan kuat ke tak kuat geraknya, itu je. Dan ketika itulah berubah zikirnya menjadi hu. Dah lengkap, maka berzikirlah hu selama 3 bulan, memuji Allah, wala zikrullahil akbar. Cukup 9 bulan, maka ada 10 hari. 10 hari itulah Allah ajar kita. Allah ajar kita macam mana nak mengenal diri. Maka Allah sebut wala zikrullahil akbar. Zikirlah pada Allah. Allah ajar, itulah ilmu laduni yang diberikan pada kita di alam rahim dengan zikirnya daripada ha hi hu tadi. Siapakah ha, siapa hu dan siapa hi? Ha itu huruf apa? Ha. Hurufnya apa? Ha lah, takkan nak huruf lain. Ha huruf apa? Ha lah. Hi. Ha juga. Hu. Ha juga. Cuma barisnya berbeza-beza. Apa tu beza-beza? Itu nak menunjukkan kutiban ubito tadi tu yang saya nak sebut. Ha fungsinya lain, hi fungsinya lain, hu fungsinya lain. Kerana huruf berbaris atas ada fungsinya, huruf baris bawah ada fungsinya, baris depan ada fungsinya. Ha itu apa dalam Al-Quran? Disebut apa? Ha adalah dhamir. Tidak ada huruf lain yang dinamakan dhamir kecuali ha.
ada ba domir. Ada alif domir ke ya domir. Mana tahu ada nama lain. Jadi hanyalah ha itu domir. Domir itu apa? Apa itu domir? Guru Quran wajib tahu ya. Domir itu adalah ganti nama Allah. Domir adalah ganti nama Allah. Disebutnya ha. Jadi ha itu siapa? Ha itu siapa? Ha itu Allah lah. Hi Allah juga. Hu Allah juga. Sebab dia ganti nama je. Haihu itu sebab dilengkapkan haihu. Maka Allah ajarkan pada kita 10 hari itu zikirnya adalah Allah, 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 Allah. Itu zikirnya. Kita dah diajar zikir Allah, Allah. Keluar, lupa terus kita. Ni itulah. Itu sebab apabila keluar saja bunyinya apa? Ruh dan jasad bersatu, maka keluar azanlah sekarang. Oke sahabat, kita sambung sikit lagi untuk sampai ke nak disuruh apa kita ni sebenarnya. Kita nak melakukan ibadah, nak ibadah pokok ni, ibadah solat, macam mana cara dia ni. Jadi apabila sahaja roh tadi dah masuk dalam janin lengkap 6 bulan, 3 bulan lagi zikirnya hu, maka 10 hari Allah ajar kita ilmu laduni, maka zikirnya adalah Allah, 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 Allah. Bila keluar brojol saja keluar, bunyinya apa? Mak? Nguek. Nangis ke baby itu? Bukan. Baby itu bukan menangis, tapi nak menzahirkan apa yang dia belajar dalam. Tapi Allah tutup telinga kita ni. Jin dan manusia tak boleh mendengar apa yang diungkap baby. Yang taunya nguek saja. Sebenarnya apa yang Rasulullah sebut, ketika lahir seorang baby itu, kalau dia tak menangis, maka dia ajar, diketuk-ketuk supaya berbunyi dia. Senang bahasa nangislah. Sebenarnya keluar itu baby berzikir Allah, Allah, Allah. Rasulullah sebut, ketika mana seorang baby yang lahir, tangisannya itu adalah zikir Allah, Allah, Allah. Maka yang kita dengar nguer-nguer, sehingga para ulama sufi mengatakan bahawa nguer-nguer itu zikirnya Allah. Zikir Allah, Allah adalah disebut zikir sir namanya, yang tidak diketahui tetapi diketahui. Apa zikirnya? Allah, Allah, Allah. Bila zikir Allah, Allah, dia nangis, lalu nangis, pening kepala lah, pening. Maka dia suruh jumpa pak mertua dia, kan dah nangis, biar dia nangis kerana dia nak zikir. Dia jumpa pak mertua. Pak mertua cakap apa? Dah bagi nama ke belum? Belum pak. Dia kata, engkau tahu buat anak ya, jangan anak tak kerti je. Nama tak ada. Bagi nama apa? Namanya apa? Allah yang bagi nama. Apa namanya? Min ba'dismuhu Ahmad. Berilah namanya Ahmad, kata Allah. Min ba'dismuhu Ahmad. Maka bagi nama lah Ahmad. Kenapa tak namanya Rafi ke Wahid ke? Tak. Kenapa? Sebab Allah yang bagi. Namanya Ahmad. Maka si bapa mertua kata, kita bagi nama Ahmad lah. Tapi nangis juga lah. Ketuk. Sampai satu tempat dia diam. Apa namanya tempat tu? Nama pintu. Maka Ahmad pintu tak sedap. Ni kita orang Arab lah. Namanya Ahmad. Ahmad apa? Al-Bab. Al-Bab tu apa namanya? Al-Bab tu bukan pintu. Allah yang firmankan. Apa yang Allah firmankan? Wa ulil albab. Ahli albab, jadi ahli apa? Ahli zikir. Albab tu zikir. Kita albab ni pintu miftah, kunci pintu tu.
Dan surah Al-A'raf tuh, waqtilafil laili wan nahari. Allah ciptakan langit itu untuk mereka yang tahu berfikir. Tapi di situ fikir kurungan maksudnya zikir. Ulil ahlil albab zikir. Ahmad kemuliaan, nak mulia engkau ni Ahmad, zikir. Apa zikirnya? Nguek. Tapi oleh karena bapak dia tu apa? Ahmad albab, apa yang terpikir bapak dia? Bapak dia apa? Harta. Ini Ahmad albab yang punya. Kalau otak dia harta. Lalu Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan jadikan harta, kedudukan, anak, penak kamu daripada berzikir pada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau kamu lakukan begitu, kamu rugi, empat neraka ni namanya. Jadi rupanya apa? Yang dia dapat apa tadi tu? Harta, kedudukan dan juga anak tadi tu. Dia bawa bagaimana? Pergi gua, jumpa siapa tu? Pasal jumpa jin tak nak zikir dulu. Pasal jin tu tak berzikir. Dia zikirnya ding 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 aja. Itu lara. Nangis sudah betul dah. Kerananya nangis tu kata baginda Rasulullah adalah zikir. Apa zikirnya? Allah, Allah. Tapi sekarang ibu-ibu sekarang bila anaknya nangis, dia tak kenal anak ni nangis atau zikir. Ini masalah. Macam mana anak itu nangis, mana itu anak zikir. Dah pengambil dia cari getah, dicokoli cangkemnya dengan getah. Jangan nangis, dia kata. Kan tak betul tu namanya. Nangis tu kan zikir. Kenapa dicokoli dengan getah? Apa nama getah tu? Poteng. Kerana tak tahu Rasulullah tegah benda tu. Kalau dia menangis, kena tahu baby nangis tu macam mana. Baby nangis dengan zikir, bunyinya sama, nguek. Apa tanda dia? Ni jaga 3 perkara ni. Baby akan bunyi nguek 3. Pertama dia zikir, 4 lah. Pertamanya zikir, keduanya dia sakit, keempatnya dia haus, ketiganya haus, keempatnya dia lapar. Tu je. Nak tentukan zikir, tiada keluar air mata. Kalau keluar air mata, 3 ni ke, sama ada sakit, lapar atau haus. Ada baby keluarnya nguek air matanya derodos. Ada tak? Tanya ibu lah, ibu yang ada tak mak? Dia nangis sampai derodos air matanya. Tak ada kan? Kerana dia zikir. Itu Rasulullah bagi clue. Tapi kita tak kerti. Maka ketika mana menangis, maka diberilah poteng apa? Ditai-tai. Rasulullah sabdakan, sekali teguk 70 dosa besar dihapuskan oleh Allah kedua ibu bapanya. Tapi sekarang mak bapak tak nak dosanya simpan, dikasihnya poteng aja. Dah tak ada makna. Rasulullah sehingga sebut 2 tahun disusukan. Betul? Itu sebab sekarang ni pasal nak sibuk nak kerja, 4 bulan dah tak netikkan lagi dah. Laki dia pula yang netik pula, dah tak betul lah. Macam mana? Ini kenyataan, Pak. Yang dah kita akhir zaman ni makin lemah Islam kita sebab tu. Kalau dulu-dulu tak percaya, dulu-dulu dah ada adik yang podo-podo gandul loh. Ya berapa? Adik-beradik kalau yang rapat-rapat tu setahun biasa setahun sebelah adiknya sebelah loro-loran netik biasanya. Piye. Saiki nek koyo ngono. Macam sekarang ada macam gitu. Sorak nek yang netik pai melihat. Iya lain passion. Okey. Bila rupanya ngewernya. Kerananya zikir Allah adalah benteng dosa meresap ke jasad. Buktinya apa? Zikirnya Allah. Ketika mana lahir saja baby nguek, sang bapa lah yang menzahirkan zikirnya. Sang bapa tadi baca apa? Kalimah pertama yang masuk ke telinganya, Allahu Akbar.
Maka itulah bermulanya kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sentiasa berzikir roh tadi yang ada di dalam jasad. Allah, 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 Allah. Itulah benteng dosa meresap ke diri kita sehingga balik dosa tadi. Kenapa bentengi oleh kalimat Allah, Allah, Allah. Allah bagi masa tu. Kerananya yang mencorakkan tadi baby siapa? Atuknya, neneknya yang mencorakkannya. Lahir anak Adam umpama kain putih, yang mencorakkan kedua ibu bapanya, tanggungjawabnya. Maka kalaulah misal kata baby nangis, mak bapaknya sambut tangisannya, bukan ikut nangis. Tapi apa sambutannya? Baby nangis tadi zikirnya apa? Allah, Allah, Allah. Macam kita nak sambut. Lihatlah seruan azan itu. Itu sebab Rasulullah tegah. Azan dilakukan yang bual-bual biadab orang itu dengan Allah. Sebab Rasulullah tak kasih bual, cakap-cakap tak boleh. Dulu ditakut-takutkan apa? Nanti mayatnya apa? Berat. Tapi yang Rasulullah sebut, siapa yang berkata-kata ketika azan dilaungkan, dia itu tidak boleh mengungkap kalimah hujungnya azan itu. Apa hujung azan? La ilaha illallah. Tak boleh dia. Orang yang tak boleh ungkap la ilaha illallah, dia ada harapan untuk masuk surga. Sebab Rasulullah yang sebut. Tapi kita orang azan, kita tak rasa takut dan gemetar. Tak ada. Kita makin bual cerita sawit, kita makin bual cerita entah macam-macam. Kerana dek tak fahamnya yang Rasulullah bagi tahu. Ketika mana Allahu Akbar itulah zikirnya yang dikumandangkan, tapi bunyinya nguek-nguek, maka sambutlah kalimah terakhir tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nanti tidur balik dia. Rupanya anak tadi tahu, oh ibu aku, mak bapak aku ikut zikir dengan aku. Tapi zikirnya beza. Kenapa beza? Kita lihat. Kerana azan perjalanan hidup kita. Apabila mula lahir Allah, Allah, Allah. Apabila balik lepas Allah, Allah apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas apa? Kalimahnya Asyhadu an la ilaha illallah. Maka bila balik, yang nak corakkan siapa tadi? Mak bapaknya, mak atau bapaknya yang bertanggungjawab untuk menurunkan syahadah pada anaknya yang balik. Jadi disaksikan syahadahnya oleh sang bapa dan ibunya sebagai nasabnya, bukan orang lain. Kau Islam siapa saksinya? Mak bapak aku. Kerana Islam bukan keturunan, tapi Islam adalah diturunkan. Bagaimana nak jadi Islam? Bagaimana mula-mula jadi Islam? Mengungkap syahadah. Maka dipanggilnya anak tadi yang balik, wahai anakku mari. Kamu sudah balik. Bapak dah nak balik, kamu baru balik. Jadi ungkaplah syahadah di depan bapak. Biar bapaklah dan ibu kamu, kerana saksi mesti dua. Sulbi wat taraib. Dua tu. Maka bersyahadahlah anak tadi di depan ibu bapanya. Maka saksinya mak bapaknya jadi saksi besok akhirat, seperti mana kita besok jadi saksi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi kita buat ke tak? Itu sekarang lemahnya Islam apabila orang-orang Islam tidak diislamkan. Kerana syahadah itu segala-galanya, sahabat. Apabila sudah syahadah, kamu dah jadi Islam. Apa selepas syahadah? Azan apa selepas itu?
hayya 'alas solat, maka perintahkan tadi solat tak boleh tinggal. Kalau lelaki tak ada unsur, dirikanlah solat, jangan sekali-kali tinggal. Perintahkan pada anak kita, lepas ya solat, hayya 'alal falah, ajar anak-anak kita supaya berjaya dunia akhirat. Allah dah sebut fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah, tapi fazkurullaha katsira. Selesai saja halal falah, jadi doktor, jadi peguam, jadi apa, kerana kena ingat selepas kamu al falah, kamu diperintahkan apa lagi lepas itu? Lepas halal falah apa? Balik semula kalimahnya Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lupa nak berzikir Allah, Allah. Maka pelajari zikir itu yang dinamakan zikir nafas tu, atau zikir sir namanya. Maka diajarkan tadi Allah, Allah. Apabila sudah kita dah nak jalan, nak masuk ke alam kubur, maka akhirnya diingatkan oleh Allah melalui azan. Yang terakhir kalimahnya apa? La ilaha illallah. Itulah kalimahnya yang terakhir diberi di hujungnya. Rupanya Rasulullah sabdakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa sepanjang hidupnya berzikir la ilaha illallah, masuk surga belepeng. Itu je, min khairil hisab, tanpa dikira oleh Allah. Kerana 3 golongan yang masuk surga tanpa dikira, mati masuk surga, mati masuk surga. Pertamanya adalah mati syahid fi sabilillah. Siapa? Orang Palestin lah sekarang ni melawan apa ni, kufar. Kalau kita sini, kalau contoh perang macam Taduo lepas, susah kena sebut sebab sama-sama Islam, payah. Ya kalau di Palestin terang-terangan. Yang keduanya adalah orang-orang yang ahlul zikir, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kena jadi ahli zikir. Apa zikirnya? Teras pada syahadah. Apakah zikir teras pada syahadah? Apa teras syahadah? La ilaha illallah, dosa terus habis. Asyhadu adalah perlu ada 2 orang. Asyhadu apa? Penyaksian. Siapa menyaksikan? 2 orang. Contoh namanya Tai Lencong. Dia baca syahadah seorang-seorang bahasa awet. Dia jumpa Pak Imam, Pak Imam wasulah Islam. Boleh? Boleh tak macam itu? Tak boleh. Seorang-seorang baca salah awat jumpa imam wasulah Islam. Tak boleh. Mesti ada 2 orang saksi. Baca. Lepas tu kena inabah. Apa inabahnya? Seperti sang bapa mengajar anaknya yang disaksikan. Itu baru betul. Ni bapa pun tak dengar anak baca syahadah macam mana? Macam mana? Mak pun tak dengar anaknya yang dah balik baca syahadah. Ni ramai begitu. Itu makin lemah gitu. Itu sebab diajar oleh para ulama tasawuf. Sebelum kamu menghadap Allah, 5 perkara jangan lupa. Itu adab. Jadi Ustaz, dulu saya tak buat macam mana, sekarang buat. Macam mana? Allah hari keluarga, kumpulkan. Ada satu namanya fazakir in nafa'ati dzikra. Ini hari keluarga, dundang sayang aja. Jumpa sana jumpa sini, ada karaoke lah. Tapi tazkirah mengenai diri keluarga tak ada. Jadi kumpulkan sang bapa tadi, kumpulkan anaknya. Okey, sekarang engkau pun dah ada anak-anak juga. Kau baca syahadah depan bapak dulu. Lepas tu anak-anak kamu baca syahadah depan kau. Mana yang dah balik. Itu namanya family day. Ataupun raya, time raya balik semua tu. Buat atur cara tu sebelum salam-salam. Itu yang kami lakukan dulu. Tiap-tiap tahun perbaharui syahadah. Jumpa lagi himpunan, baca lagi syahadahnya. Kerana syahadah adalah asyhadu. Siapa menyaksikan? Nasab. Tak boleh orang lain. Sebab nasab ni punya pasal lah kita lahir. Maka bersyahadah dulu. Kuatkan Islam balik semula. Dan ketika mana kita nak mati, maka diajarnya oleh baginda Rasulullah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah. Bukan senang nak baca la ilaha illallah. Di mana letak kalimah la ilaha illallah? Di mana letaknya kalimah Allah, Allah? Itu sebab zikirnya dinamakan. Kalau orang baca la ilaha illallah, kata baginda Rasulullah, dia satu.
Tapi orang yang zikir inabah, yang ada gurunya berbai'ah, Allah gandakan 70 kali ganda. Dan Allah akan bimbing terus. Allahumma ftahli bi futuhil arifin, itu doanya. Bimbinglah aku ya Allah dalam pembelajaran ini. Berilah aku faham, fahamlah Sulaiman. Beri aku fahaman macam Nabi Allah Sulaiman itu. Boleh perintah angin, perintah itu semua perintah paham, sebab dia paham. Wa kullan ataina hukma wa ilma, hukum dan ilmu ini aku nak paham. Barulah kita boleh melakukan ibadah dengan mudah. Itu sebab sahabat, ya saya iklan sikit-sikit loh. Ya hati itu ada juga nak mewujudkan fas'adu ahlal dzikri di masjid ni, kerana besok di akhirat ditanya. Wahai Pak Imam, wahai pengerusi, rumah aku yang kau jaga, ada tak kamu lakukan satu amalan yang sangat aku cintai? Apa amalan yang sangat dicintai? Apa amalannya apa? Yang Allah sebut tadi itu. Yusabbitullahu alladhina amanu fi qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itulah ayatnya. Kamu perlu pegang teguh kalimah sabit. Apa kalimah sabit? Apa kalimahnya? Kalimahnya lah. Kalau baca talqin saya semalam, ayah dia Haji Muhri meninggal, suruh baca talqin, saya tak mampu nak. Pak Imam je lah. Sabbatakallahu min qawli thabit. Sabbatakallahu min qawli thabit. Sabbatakallahu min qawli thabit. Yusabbitullahu alladhina amanu bi qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Berpegang teguhlah kamu dengan perkataan yang teguh. Apa perkataannya itu? Lain tidak, bukan di dalam syahadah itulah. Teras syahadah itulah. Maka kalimahnya adalah la ilaha illallah. Kita dah ada ahli. Besok di akhirat Pak Imam pengurusi tanya, kalau tak ada, kenapa kamu biarkan rumah aku tiada ada kalimah yang aku sanjung? Kata Allah. Sehingga Allah firmankan dalam Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir. Siapa yang baca la ilaha illallah, aku ampunkan dosanya semua. Nah, ya, jadi orang lelaki jangan tak ambil. Ini yang saya tahu. Betul Kak Imah. Orang perempuan nak adakan program apa? Terapi solatnya, tahsin solat. Benar ke solat kita? Orang perempuan ada inisiatif nak betulkan solat. Kita ada inisiatif. Saya mengajar ni bab solat, ini adalah orang yang dah mahir solat. Sebab di perkara-perkara yang itu, sebab asasnya kita ada tak. Itu sebab berapa bulan? 19. Ada lagi berapa? 2 minggu lagi. Orang lelaki dah ada penyertaan. Belum ada. Buat malu je orang lelaki ni. Saya pohonkan supaya orang lelaki ada penyertaan. Harinya hari cuti ya. Jangan tunggu tahun depan. Tahun depan kita cuti dah terbalik lagi tu. Dikabarkan gitu kan. Nah, itu pun tak faham kenapa boleh jadi gitu balik semula. Pening balik. Jadi 19 hari bulan tu dari pagi sampai petang diijazahkan bagaimana kita memahami 13 rukun. Orang lelaki kalau tak ada malu. Saya dengan isteri saya buat program tu, lelaki selalu separuh-paruh. Ni kalau Pak Kasih ni tak ada, pulaknya ada kelas saya. Wah, malu saya. Nak Pak Imamnya tak ada, kacau kan. Mana-mana saya pergi dengan isteri, imamnya, bilalnya ada, semua ada. Pengurusinya, ketuk-ketuk kampung ada, pengulu pun ada, masa buat dia muar. Dia orang support macam mana. Bila dah praktikal, barulah tahulah selama ni aku tak buat macam ini. Tapi yang menyampaikan penuh adalah ustazah lah, bukan saya. Saya cuma praktikalnya saya akan tunjuk. Tapi hari itu 19 hari bulan, saya tengok sebab saya ada jemputan ceramah pula bersama dengan Pak Guru Datuk Kiai Sohaili di Parit Bingan ke begitu. Jadual saya tengok. Ya, jadi mungkin lepas tengah hari praktikal insya-Allah saya ada. Pagi itu saya ada sekejap, waktu saya akan ada majlis khaul Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan sekiranya di kampung ini, itu yang cita-cita saya dan isteri saya. Kalau boleh masa lepas nak diijazahkan
dibaiahkan ilmu zikir. Yang sekarang ini mulai dilatih ratib. Nah, lepas ini adakan zikir. Karena zikir itu perintah Allah. Kalau Allah perintah, kita kena buat. Ada kan yang Allah perintahkan, fas'alu ahlal zikri, kamu kena himpunkan untuk berzikir. Apa zikirnya? 2 sahaja. Karena zikir itu ada dalam syahadah. Yang lainnya namanya waridun warid ataupun wirid. Jadi bagaimana Allah perintahkan nak berzikir kalimah la ilaha illallah? Allah sebenarnya Al-Quran sana. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru zikran katsira. Wahai orang beriman, banyakkanlah kamu berzikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah. Bila waktunya? Wasabbahu bukratan wa asila. Sucikan diri kamu pagi dan petang. Pagi salat apa? Salat subuh. Zikirnya apa? La ilaha illallah. Petang waktu maghrib. Zikirnya apa? La ilaha illallah. Yang kita zikir lain kenapa? Belum paham. Allah dah perintahkan pagi petang kamu ngada aku, zikirnya ini. Tapi kita tak. Kenapa? Belum paham diri kita sendiri nak berzikir apa. Tak nyalakan siapa-siapa. Tapi ini ilmu yang perlu dipelajari. Karena zikir la ilaha illallah wajib inabah. Tahu inabah? Inabah ini adalah dibimbing. Kita baca la ilaha illallah, di mana makamnya, mana latifahnya, mana qalbinya, mana sirnya, mana rohnya, mana, semua ditunjuk. Supaya la ilaha illallah itu diletakkan dengan betul. Taklah la ilaha illallah aja. Itu sebab dia ada syarat dan kaifiyah dia. Itu sebab pelajari ilmu zikir ni. Orang tua kalau tak belajar ilmu zikir ni, kita nak ujung nyawa nanti susah. Sama nak ungkap kalimah itu bukan mudah. Bukan mudah. Sehingga Rasulullah kata apa? Akhiru. Akhiru maksudnya apa? Akhiru itu maksudnya sepanjang hayat. Bukan akhir. Akhir itu akhiro. Akhiro itu maksud di ujungnya. Akhiri diputuskan, diujungkan, dihabiskan, itu akhiri. Akhiru sepanjang kehidupan. Itu apa maknanya? Sebab berbeza-beza makna. Tapi akhir-akhir juga lah. Akhir. Macam qauli. Sentiasa berkata dia, berkata dia. Kan gitu. Wallahu a'lam. Any idea, suggestion or question? Ada persoalan? Moga-moga difahami lah apa yang saya nak sampaikan. Sebab nak mempelajari dalam bab-bab sebegini agak memerlukan pemikiran kita. Karenanya kita ini adalah makhluk yang Allah berikan akal. Maka fikirlah. Kalau tidak ada dalam diri kita ini kalimah la ilaha illallah, kita tak tahu macam mana. Aku dah zikir la ilaha illallah, kalau tak kat mana? Sedangkan solat pun tak pernah berjawab. Selagi solat tak dijawab, Allah tak pandang mandang kita lagi. Bagaimana jawabnya? Kita jawab tapi tak tahu kalau itu jawaban. InsyaAllah nanti sambung lagi lah. Akhirnya ayo kita beristighfar kata Allah Subhanahu wa taala, moga Allah ampuni dosa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu taubatan abadi zalimin la yamliku li nafsihi daran wala nafa'a wala mautan wala hayatan wala nusura. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu din.
علينا ولو كره الكافرون. النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أشهد بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا سيدي يا رسول الله. إن توسل بك إلى ربي. اللهم فسعفه في القضاء لكل حاجة وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداءنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا مزيل الكتاب ومجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزهم وانصرنا عليهم. اللهم اعز الإسلام المسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء عدن وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحب والاعتداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم رب جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا اكشف عنا عذاب إنا مؤمنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ينبعنا شكل مطرودا ولا محروما. وهب لنا مسيئنا لمسنين ومقاصرنا لعملنا كل بوجهك الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.